Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita ke udara pada petang ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Hari ini saya nak ulas tentang isu kibarkan bendera China di Teluk Intan. Pertama sekali ingin saya serulah kepada semua pihak agar berhenti daripada mengadakan provokasi atau menimbulkan keadaan tidak baik susulan isu kejadian mengibarkan bendera negara China di Teluk Intan baru-baru ni. Sebagai rakyat Malaysia, apa-apa tindakan kita tidak boleh melangkaui perlembagaan dan undang-undang yang ada di negara ini. Ini sudah termaktub dalam rukun negara yang ketiga dan juga rukun negara yang keempat, iaitu keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Dalam isu bendera negeri China ni tuan-tuan, pihak penganjur sudah pun dipanggil dan disiasat oleh pihak PDRM, dan siasatan yang dijalankan adalah di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Perhimpunan Aman tahun 2012, iaitu melanggar syarat permit, dan Seksyen 3 dalam kurungan 1 Akta Lambang Kebangsaan 1949 kerana mengibarkan bendera asing di tempat awam mereka. Kepada pihak polis daripada tindakan undang-undang. Kita faham niat mereka untuk menunjukkan jiwa patriotisme mereka, semangat cintakan negara mereka, tetapi jika tidak mematuhi undang-undang, ia tetap dianggap sebagai satu kesalahan. Tambahan lagi, bila pengisian perhimpunan yang diadakan tersebut terdapat ucapan-ucapan yang boleh menjurus kepada situasi tidak harmonis dan terdapatnya dakwaan yang tidak tepat serta berbentuk provokasi ataupun fitnah. Saya secara peribadi tak memihak kepada mana-mana pihak kerana negara ini ada tempat untuk diadili serta semua rakyat ataupun warga negara berhak mendapatkan keadilan. Kedua-dua pihak pun sudah dipanggil oleh pihak PDRM untuk diambil keterangan dan disiasat. Kesimpulannya, saya ingin menyampaikan sedikit nasihat kepada semua pihak. Kita elakkan dari terus mencipta provokasi, mencipta naratif yang mengelirukan rakyat, menghasut dan paling teruk memfitnah di antara satu sama lain. Tidak perlulah melibatkan politik, kemudian terus menyalahkan pihak kerajaan dan mengaitkan isu ini dengan parti politik tertentu. Untuk makluman tuan-tuan, apa yang berlaku di Teluk Intan itu ialah sambutan Hari Agama Sedunia. Ianya melibatkan lebih kurang dalam 15 orang peserta daripada negara China ni. Yang mengibarkan bendera China ni ialah peserta daripada negeri China lah. Biasalah tu, macam kita orang pergi ke China pun kita kibarkan bendera Malaysia. Tak ada pun orang Cina ni buat huru-hara ke dan sebagainya, kan. Sama juga, kan. Apa tujuan pihak-pihak yang tak bertanggungjawab ni mengeluarkan video terkibarnya bendera negeri China, tetapi dalam masa yang sama sambutan tersebut juga turut dihadiri daripada wakil daripada Thailand yang mengibarkan bendera Thailand, yang mengibarkan bendera Vietnam, tapi tak ada orang yang menjadikan ianya sebagai satu isu, kan? Cuma bila bab ada je bendera China, ianya terus menjadi bahan oleh pihak Perikatan Nasional dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya. Okey, kita beralih kepada tajuk lain. Kita ada kawan-kawan di studio yang akan bertanyakan soalan. Kawan-kawan di rumah juga boleh tanyakan soalan. Silakan. Datuk, apa pandangan Datuk mengenai ucapan Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria yang dilihat agak berbentuk berbau perkauman? Pertama sekali, sebagai seorang pemimpin utama sebuah parti yang kononnya membawa syiar Islam di Perak ni, Razman Zakaria ni sepatutnya membawa pendekatan lebih Islamik dalam mengeluarkan kata-kata. Si Razman ni sudah lupakah bila ada kisah yang masyhur dalam catatan sirah Rasulullah SAW,
di mana Nabi SAW menunjukkan akhlak mulia dengan memberikan layanan yang cukup baik kepada seorang Yahudi yang buta yang setiap hari memaki hamun baginda Rasulullah. Dengan akhlak yang baik ini, akhir sekali Yahudi buta tersebut telah mengucapkan 2 kalimah syahadah serta memeluk agama Islam. Ini satu contoh sunnah yang perlu si Razman ni tekankan dalam kepimpinan beliau yang mewakili sebuah parti yang dikatakan parti Islam ni, kan. Saya nak tanyalah pada Razman ni, apa sebenarnya maksud ucapan kamu yang mengatakan kita mohon kepada semua yang matanya macam ni, sambil dia tunjukkan mata ni, kulit dia macam ni, sambil dia tunjukkan kulit dia, kemudian darah dia macam kita semua, kita kena bersatu, inilah wadah yang kita bawa. Ucapan kamu ni Razman sangat bahaya dan sudah melibatkan isu perkauman. Ini isu 3R. Kenyataan stereotip kamu ni terang-terang menunjukkan ciri-ciri mata dan kulit orang Cina di negara ni, kan. Selain itu, kamu juga turut mengatakan masyarakat Cina Malaysia sebagai tidak patriotik berhubung insiden tersebut. Yang terlibat kibar bendera negara Cina hanya 16 orang wakil Republik Rakyat Cina. Dan menjemput 16 orang warga Cina tersebut adalah Persatuan Guangdong Malaysia. Jadi kenapa kena pukul rata dan libatkan semua orang Cina di Malaysia? Pakai otak sikit lah, Man. Kalau masyarakat Cina di Malaysia kamu kata tak patriotik, dah lama negara kita ni hancur lebur, sebab bergaduh-gaduh, kan, berperang sama sendiri. Patriotik antara kaum di negara kita ni sudah terbukti dan tercatat dalam sejarah. Hanya sekali je 1969. Itu pun pasal perarakan yang dimulakan oleh gerakan. Gerakan hari ini bersama dengan kamu. Antaranya seperti di dalam acara sukan, bidang pendidikan, kemerdekaan, pembangunan negara dan pelbagai bidang lain. Jelas menunjukkan rakyat Malaysia ni tak kira kaum apa pun, mereka ni ada sifat patriotik. Hairan bin pelik bila bab berkaitan dengan SG4 yang terdiri daripada gabungan kerajaan Terengganu, Kedah, Kelantan, Perlis. Pandai pula puak-puak lebay ni berusaha sedaya upaya dapatkan pelaburan daripada negeri China. Bila tak dapatkan pelaburan dari negara-negara, kenapa dia tak pergi cari negara-negara Arab? Carilah negara-negara Arab macam UAE ke, Arab Saudi ke, Bahrain ke, kan. Semua G4 ni juga bercadang untuk majukan industri REE, revolusi. Di Terengganu pun sama, Kedah pun sama, kan. Itu pun minta tolong dengan negeri China. Industri REE sekarang ni, tuan-tuan, memanglah dikuasai 90% daripadanya ialah negara China, tuan-tuan. Bila dia gondolkan balak dekat Kelantan, yang menyebabkan orang nampak macam mana mereka dengan rakusnya menggondolkan balak-balak di Kelantan sampai boleh kalah dekat Nenggiri tu, dia minta tolong dengan toke-toke Cina juga. Ini menunjukkan, tuan-tuan, bahawa PAS ni memang tahap dia, memang dia double standard dia, tahap dewa, tuan-tuan, kan. Satu lagi, bila nak tambah undi, pandai pula geng kamu ni cadang kahwin rentas kaum. Dia suruh ahli-ahli PAS ni kahwin dengan orang Cina. Ini kamu tak mau protes pula, kan. Kamu diam. Diam tu tanda setuju. Diam tanda syok lah. Kalau ada lebih, beritahulah. Kita pun boleh kahwin seorang lagi daripada negeri Cina ni. Jadi Razman, kamu tahu tak, Jalur Gemilang juga pernah dikibarkan di tembok besar Cina. Belum lama ni, baru 24 tahun yang lalu, ada satu acara ni, 25 bulan Jun tahun 2000, melibatkan kain bendera Malaysia, Jalur Gemilang. Jalur Gemilang dipasang di mana, tuan-tuan? Di tembok besar China, the Great Wall of China. Tuan-tuan tahu berapa kilometer panjang bendera tu?
2 kilometer panjang tuan-tuan. Berat dia pun 2 tan. 2 tan tu kalau Razman tak terkira 2000 kilogram. Itu baru berat bendera tu 2 tan. Kan? Sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia ke-51. Tak ada pun orang Cina bising, kan? Begitu juga pada November 2003, Jalur Gemilang dikibar sepanjang 3.2 km di atas tembok besar Cina. 2003 pun ada lagi sekali, satu program. Jadi kesimpulannya, cara kamu ni sebenarnya terlalu ekstrim, dan melibatkan ramai pihak yang tidak tahu menahu dengan situasi yang berlaku. Kalau betul-betul kamu nak patriotik, menghina kaum lain bukanlah satu pilihan dan bukan cara yang betul, man. Bukan cara yang betul. Saya bimbang juga kalau kegilaan ini diteruskan oleh puak-puak yang pro Perikatan Nasional dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya. Lepas ni acara apa pun, kena buat iklan lah besar-besar, buat iklan besar-besar, tak dibenarkan dibawa masuk bendera daripada negeri China langsung. Macam sukan SEA ke, sukan Commonwealth ke, memanglah setiap negara dihantar wakil ni akan bawa bendera negara masing-masing, kan? Tapi kalau ikut perangai macam kamu ni, bila time ada je bendera daripada negeri China, ia jadi terlalu sensitif, seolah-olah macam boleh rosak akidah, kalau dikibarkan bendera daripada negeri China ni. Bendera daripada negeri lain tak ada masalah, kibarkanlah bendera Vietnam ke, bendera Rusia ke, padahal ni negara komunis juga, kan? Tapi pasal tak boleh dijadikan modal untuk bahan DAP, maka ianya tidak menjadi sensitif bagi mereka ni. Jadi bagi saya cukup-cukup lah untuk buat provokasi murahan ni. Okey, terima kasih. Ada lagi soalan? Datuk, kali ini kita ke utara, iaitu Utara? negeri Kedah. Negeri Al-Sanusi. Sanusi ada mengeluarkan satu. Dan kagum bukan main lagi, sampaikan The Greater Kedah pun mereka lupa sekejap, tuan-tuan. Nasihat saya lah, sebelum pergi jauh dan merangka blueprint untuk agenda lebih besar dalam The Greater Kedah ni, adalah lebih baik kamu rangka dulu blueprint untuk siapkan projek-projek terbengkalai di Kedah. Terlalu banyak projek-projek terbengkalai di Kedah. Itu lebih realistik untuk dia selesaikan. Kalau kamu lupa, saya boleh kasih ingat sikit. Saya boleh tolong kasih ingat. Projek mineral 43 trilion. Projek REE ni lah, dia kata ada 43 trilion. Projek Lita Antarabangsa 75 juta. Lita Nurburgring. Apa macam mana tu? Nurburgring. Jangan lupa tu, Nurburgring Timur dan Resort 1.3 bilion kat Kulim. Jadi 1.3 bilion. Kemudian apa ni, projek Kulim Airport 2026. Projek Tambak Laut 40 bilion di Langkawi. Jangan lupa tu, Stadium baru Kedah yang dikatakan berkualiti sama dengan stadium JDT. Ada hati nak lawan dengan negeri saya, kan? Lita Lumba Sungai Petani, macam-macam lah. Ini kalau bab nak mengeluarkan idea ni, tuan-tuan, serahlah kepada geng-geng lebay ni. Tapi nak melaksanakan idea-idea tu, minta maaf cakap lah, mereka gagal segagal-gagalnya. Buat dulu blueprint satu persatu untuk semua projek yang tergendala tu. Tak payah nak sembang yang bukan-bukan, tak payah nak buat baru. Selain tu, buat sama blueprint untuk settlekan masalah tunggakan gaji pemain bola sepak pasukan Kedah. Kena ada blueprint juga. Kesian tengok para pemain yang terpaksa berhempas pulas untuk sara kehidupan keluarga dalam keadaan gaji pun tertunggak begitu lama. Sehingga hari ini kejayaan paling hebat yang kamu pernah buat sepanjang kamu menjadi Menteri Besar Kedah
adalah menangkap seseorang semasa kamu disiasat dulu. Orang tu nak tangkap dia, last kali dia tangkap orang tu. Itulah yang paling hebat Sanusi ni, tuan-tuan. Sampai bercuti ke mana? Jepun agaknya. Boleh pergi bercuti ke Jepun. Hebat kan? Itu saja kehebatan yang Sanusi ada. Yang lain semua terjun ke laut, tuan-tuan. Okey. Kesimpulannya, selagi Mahathir ada dalam kumpulan kamu ni, jangan haraplah kamu akan pergi jauh. Bayangkanlah bila kamu umum saja blueprint The Greater Kedah, Mahathir terus minta Kedah fokus hanya kepada bidang pertanian dan gunakan pendekatan peladangan komersial. Memang lingkup lah. Dah tahu orang tua ni bengap, kau angkat pula jadi penasihat. Memang jahanam. Okey. Datuk, komen sedikit Datuk mengenai pembangkang kali ini tidak ada belanjawan alternatif. Apa pandangan Datuk? Nak buat macam mana kan? Bagi saya mudah je. Struktur Kabinet Bayangan Perikatan Nasional ni dilihat tidak kemas dan tak sempurna kerana tidak menampilkan bajet alternatif 2025 untuk dibandingkan dengan belanjawan Kerajaan Perpaduan. Dewan ni tahu nak bantai je, tapi nak tunjukkan bahawa mereka mampu untuk buat bajet yang lebih baik, tak ada. PN ni tuan-tuan dilihat sudah tidak stabil dan tidak best. Dulu dia boleh cakap PN best kan. Sekarang dah tak best lah tuan-tuan. Sekurang-kurangnya jika bajet alternatif 2025 dibentangkan, ianya secara tidak langsung dapat memberikan gambaran kemampuan PN mentadbir negara ni dan menandingi belanjawan yang dibuat oleh Kerajaan Madani yang bernilai 421 bilion ringgit yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 18 Oktober yang lepas. Jadi pelik jugalah tuan-tuan sebelum ni mereka begitu lantang mendesak untuk tukar kerajaan dan mereka akan ambil alih kerajaan. Haji Hadi pula cakap kalau dalam tempoh 3 bulan kerajaan tak tumbang, dia nak apa? Ada kerajaan ataupun pembangkang lebih berwibawa menguruskan soal fiskal negara ataupun tidak. Meskipun bukan mudah buat bajet alternatif, tetapi dalam PN ada bekas Perdana Menteri. Ada barisan kabinet yang pernah mentadbir negara dulu. Tambahan lagi, PN ada penasihat SG4. Penasihat yang pandai memunasihatkan negara. Dia pandai memusnahkan lah sebenarnya tuan-tuan. Ada pengalaman pula tu, 22 tahun campur 22 bulan. Takkanlah untuk kemukakan bajet alternatif pun tak mampu kan. Bagi saya, pembangkang wajar membentangkan belanjawan tersendiri agar sistem demokrasi sihat dan dapat berfungsi selain memainkan peranan semak dan imbang untuk negara ni tuan-tuan. Kalau tak mahu atau tidak mampu untuk buat belanjawan alternatif, sekurang-kurangnya tirulah cara propaganda Sanusi tu. Buat blueprint. Bagi nampak sikit cerdik lah kan? Walaupun dia tak faham satu apa pun blueprint tu. Okey, ada soalan? Kawan-kawan dekat dalam TikTok ni dah lama tak tanya saya soalan. Silakan. Studio ada lagi soalan? Datuk, ada orang tanya Datuk. Berkaitan dengan isu baru ini, iaitu permohonan maaf Datuk Seri Najib Razak. Ramai juga yang mesej untuk minta Datuk ulas sedikit. Aduh, ini benda-benda yang antara benda-benda yang saya tak boleh ulas. Suruh dia minta maaf. Kenapa dia minta maaf? Apa pun. Tuan-tuan tak tahu. YB Datuk Nizar Najib, anak pada Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib jelas memohon maaf kerana di bawah pentadbiran dia, dana 1MDB ni telah diselewengkan oleh Jolo dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya. Tetapi beliau menegaskan beliau tidak terlibat dan tidak bersekongkol dengan
perbuatan yang dibuat oleh Jolo dan rakan-rakan yang bersekongkol dengan beliau untuk menipu dan juga menyelewengkan duit 1MDB, kan? Termasuklah Zeti Akhtar Aziz yang telah membantu Jolo ni untuk membawa masuk duit, untuk membenarkan pelaburan yang dibuat oleh 1MDB ni, kan? Kurang daripada 24 jam 1 bilion boleh ditransfer, kan? Ini semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan orang yang ada kaitan rapat dengan Mahathir. Contohnya macam Jolo, bapa dia adalah orang yang dikayakan oleh Mahathir. Pelabuhan-pelabuhan di Sarawak tu kebanyakannya bapa dia yang buat. Sama juga Zeti yang membantu Jolo ni, yang mendapat yang mendapat 715 juta ringgit, tak silap saya, dalam akaun suami dan anaknya di Singapura, yang SPRM sahkan sebahagian daripadanya dapat dirampas dan dibawa balik ke Malaysia. Sampai sekarang pun Zeti tak didakwa. Ini baruah nombor 1 Mahathir, jangan lupa. Selain daripada itu juga SRC International, kes SRC ni tuan-tuan, jangan lupa siapa nama Nur Muhammad Yaakob, dia juga menerima 85 juta ringgit daripada Jolo. Orang ni lah yang Datuk Seri Najib arahkan untuk dia buat due diligence dan sediakan cabinet paper sama ada kabinet wajar luluskan pinjaman yang dibuat oleh SRC International kepada Kuok sebanyak 4 bilion ringgit. Mestilah dia lepas dapat 85 juta daripada Jolo, dia akan nasihatkan kabinet untuk luluskan. Tapi yang jadi mangsa masuk penjara Datuk Najib. Kenapa orang yang dapat 85 juta ringgit Nur Muhammad Yaakob ni sampai sekarang tak didakwa? Adilkah? Ini yang patut dibangkitkan. Jadi bagi saya, untuk Datuk Najib minta maaf tak salah. Tak salah. Bagi saya tahulah kan kenapa dia minta maaf tu, tapi saya happy lah bila dia minta maaf, sebab saya tahu baguslah, kan? Itu tanda-tanda ada sesuatu yang baik akan berlaku, kan? Dan saya pun pelik juga, ada juga bahalul-bahalul yang marah bila PM menyambut baik ucapan permohonan maaf Datuk Najib, kan? Datuk Najib bukan mohon maaf kerana dia sebat duit YMDB. Datuk Najib mohon maaf kerana dia yakin kalau dia dia minta maaf kerana ketika dia jadi Perdana Menteri penipuan ini berlaku. Siapa pun jadi Perdana Menteri, ada juga orang bawah dia yang menipu kerajaan dan buat benda-benda menyelewengkan duit kerajaan ataupun ambil rasuah dan sebagainya. Takkan nak salahkan Perdana Menteri, betul tak? Tapi pasal bekas Perdana Menteri ni, dia ready minta maaf. Baguslah. Itu yang PM pun sambut baik permohonan maaf. Takkan PM nak kata tak diterima maaf. Tak ke gila ni tuan-tuan? Kan? Cubalah korang ni semua pakai otak sikit sekali-sekala. Kan? Janganlah jadi lembu sepanjang masa. Kan? Dan Datuk Seri Najib sendiri mengakui bahawa dia patut bertindak dengan cara yang berbeza dalam kes 1MDB, kan? So itu pengakuan dia. Kita pun selalu juga kena tipu, kan? Biasanya tuan-tuan, kita kena tipu ni dengan orang yang muka baik, tuan-tuan.
kan. Saya pun baru-baru ni pun kena tipu lagi. Dah berapa kali kena tipu pun kena tipu lagi. Penat juga kan. Perdana Menteri lagilah sibuk. Dia bagi dokumen pada Zeti, so Zeti pergi cek, rupanya Zeti dah kau tim dengan Jolo. Family dia dapat 715 juta. Cuba tuan-tuan bayangkan. Siapa lagi Datuk Seri Najib nak harapkan untuk cek bila kerajaan Saudi kata, kerajaan Saudi bagi surat. Satu, surat Kementerian Kewangan mengatakan bahawa mereka nak sumbang kepada Datuk Seri Najib. Satu lagi dapat surat daripada kerabat diraja Saudi, King Abdullah punya kerabat. So dia bagilah dokumen tu kepada Zeti Akhtar Aziz, suruh buat due diligence, suruh cek. Siapa lagi dia nak suruh? Dia Perdana Menteri, dia suruh. Dan memang dalam duit yang masuk ke dalam akaun Datuk Seri Najib disahkan sebahagiannya memang datang daripada Kementerian Kewangan dan kerabat diraja Saudi. Tapi dia bercampur. Akaun ni pun adalah akaun yang Jasmine Low mengesahkan di dalam mahkamah, bahawa bila mana penyata akaun ni satu kali telah tersilap dihantar kepada Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib pun tak tahu tentang akaun tersebut. Dan Jolo marah kepada Jasmine Low kerana macam mana benda tu boleh terjadi. Akaun Datuk Seri Najib boleh sampai statement akaun tersebut ke dalam kepada Datuk Seri Najib di pejabat dia di Putrajaya. Jasmine Low dimarah oleh Jolo. Cuba tuan-tuan bayangkan, itu pun dah nampak sangat tak betul. Bagaimana akaun boleh dibuka atas nama Datuk Seri Najib, Datuk Seri Najib pun tak tahu tentang kewujudan akaun tersebut. Tapi nak buat macam mana? Bila Mahathir jadi Perdana Menteri, dia memberikan perlindungan yang luar biasa. Sampaikan baruah nombor 1 dia, Hamid Badu, boleh kata saya akan bawa balik Jolo hujung tahun ni, bulan 12. Masuk tahun kedua, tahun ketiga, dia dah mula cakap Jolo sekarang ni dah berubah. Jalan dah macam seladang, rupa dah macam beruang. Last kali tuan-tuan, Jolo tak jumpa, yang dia jumpa jodoh. Sorry lah Pak Ahmed. Kita ni sebenarnya bersaudara, kan? Dulu aku tak tahu. Dah belasah lumat baru tahu, kan? Tapi nak buat macam mana kau sokong Mahathir? Nasib lah. Okey. Ada lagi? Tak ada? Ada nak tanya lagi pasal kes Datuk Najib ni? Kita doakan, ramai orang dah buat solat hajat dan sebagainya. Kita harap 30 hari bulan ni kita dapat berita gembira lah, kalau boleh. Hentikanlah penganiayaan ke atas Datuk Seri Najib ni, Dan kepada kawan-kawan Pakatan Harapan ni, saya nak beritahu, jangan korang samakan Hisham Jalil tu dengan Datuk Seri Najib. Jangan kau samakan Akmal tu dengan Datuk Seri Najib. These people, they are not receiving instruction from Datuk Seri Najib. Ini puak-puak yang pro Perikatan Nasional ni, dia orang ni memang akan belasah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi geng-geng kita pun janganlah cepat sangat melenting. Bila ada pula 1-2 orang macam apa ni, Ryan, orang macam apa ni, Ina, yang mengeluarkan kenyataan menghentam Datuk Seri Najib, jangan pula kau anggap itu sebagai apa dipanggil, keputusan Pakatan Harapan. Nak beritahu ni, banyak benda yang kita tak boleh nak beritahu apa yang kerajaan buat, untuk memastikan Datuk Seri Najib mendapat pembelaan, dapat keadilan. Kalau kita cakap pun
korang pun bukan boleh terima bulat-bulat kan. Jadi tunggulah sikit masa lagi, tak lama lagi dah. InsyaAllah Datuk Seri Najib akan mendapat keadilan yang sewajarnya. Percayalah kan. Datuk Seri Najib baik, Datuk Seri Zahid baik, Datuk Seri Anwar baik. Ini semua mangsa kepada Mahathir laknatullah. Tuan-tuan Jadi diorang ni ada chemistry, sama-sama pernah menjadi mangsa. Takkan semua benda nak cerita dengan korang, betul tak? Jadi lebih baik duduk diam-diam kan? Jaga sikit mulut-mulut puaka tu. Tu je lah saya nak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.